Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi ulang kaji santai saja untuk subjek sejarah, untuk kita bincangkan tentang tajuk 3 daripada bab 4, iaitu hanya kita nak bincangkan 4.1 sahaja. So untuk bengkel kita, cikgu mohon pelajar-pelajar bersedia dengan buku teks, alat tulis, dan kalau ada buku mentor books tingkatan 5, okey, boleh tengok buku mentor books tingkatan 5 daripada bab 4, dan kalau buku teks kita tingkatan 5 dalam muka surat 66. Okay, so kita prepare supaya bengkel kita berjalan dengan lebih lancar. Okay, Cikgu Yusof bin Ahmad dari SMK Sultan Azlan Shah Lenggong Perak, dan pada malam ini Cikgu Bertuah ditemani oleh Sofia dari Mahad Al-Mizan Kuala Kangsar. Terima kasih Sofia. Dan saudara Nazrin, okay, pelajar dari sekolah cikgu. So terima kasih Nazrin. Say hi sikit, hello sikit kepada rakan-rakan live kita. Okay. Baik, boleh Sofia boleh perkenalkan diri dulu? Buka mic dan boleh perkenalkan diri sekejap. Baik cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama penuh saya Nur Adlina Sofia binti Ruslan. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 bagi sisi tahun 2021. Saya daripada sekolah SMA Mahad Al-Mizan, Manung, Perak. Okay, terima kasih. Baik. So Nazrin, silakan Nazrin. Cepat-cepat. Okey, perkenalkan diri dulu. Cepat Nazrin, kalau tak ada cikgu nak ni je. Okey. Baik, so para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, guru-guru sekalian muslimin dan muslimat, dan diri kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Syafiqah minta buka kamera Syafiqah. Okey. Ya cikgu. Okey. Baik. Okey, para pelajar sekalian, so kita nak terus untuk bengkel kita. Kita nak tengok dulu. Okey. Right. So cikgu minta awak bersedia untuk kita nak berbengkel pada malam ini. Okey, insya-Allah. Baik. Kepada para pelajar sekalian, okey. So yang pertama pada malam ini kita nak melihat kita punya tajuk pembengkelan kita, okey, ulang kaji kita pada malam ini berkaitan dengan sistem persekutuan. Okey, kita hanya akan membincangkan 4.1 saja berkaitan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Baik. Kita tengok bersama-sama, okey, para pelajar sekalian, okey, pelajar-pelajar cikgu di ruangan chat. Okay, mohon boleh tulis nama dulu sementara rakan-rakan nak bersedia. Tulis nama, okey, perkenalkan nama dulu dan daripada sekolah mana, mungkin kita dapat perkenalan antara satu sama lain. Dan insya-Allah, okey, untuk makluman ilmu kita ni kelas cikgu akan berterusan sehinggalah SPM insya-Allah yang dijadualkan pada Mac 2022 nanti insya-Allah. Okey, cikgu akan bantu awak sehingga malam-malam terakhir insya-Allah. Baik, pelajar sekalian, semua bahan kita ulang kaji ini awak boleh tengok balik dalam channel kita, YouTube cikgu. Awak type saja Easy Sejarah, insya-Allah awak boleh tengok ulang-ulang kaji tajuk-tajuk yang sebelum ini. Okey. Baik, itu tentang channel YouTube cikgu. Yang baru masuk, pastikan awak like dan subscribe channel cikgu supaya awak dapat notifikasi setiap kali kelas cikgu. Baik, awak nanti boleh dapatkan lagu dan sebagainya. InsyaAllah cikgu cuba bantu awak. Okey. Dan untuk mengetahui semua, program ini diinspirasikan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Merangka Ali Parlimen Lenggong, iaitu Datuk Seri Samsul Anwar bin Haji Nasarah, okey, yang menginspirasikan program ini secara percuma kepada semua pelajar. Okey, untuk makluman, bukan subjek sejarah saja, untuk subjek-subjek lain pun akan datang, akan ada ulang kaji tuition secara online, okey, yang diberikan oleh guru-guru pakar. Baik. Okey, para pelajar sekalian, kita nak tengok
untuk objektif dalam bab 4 ini, okey, kita ada 5 yang kita cuba kita cuba 5, tapi pada malam ini kita cuma nak fokuskan kepada nombor 1, iaitu memerihalkan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okey, dalam bab ini kita akan bincangkan 4, okey, 4 dia punya standard dia, okey. Yang nombor 2 menjelaskan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan negeri. Nombor 3 menguraikan bentuk kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri. Yang keempat menganalisis faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan, dan kelima kita cuba menjawab soalan, okey, latihan objektif dan struktur dengan betul. So pada malam ini kita nak fokus 2 je, latar belakang sistem persekutuan di negara kita, okey, dan menjawab soalan latihan objektif. Okey, malam ni kita buat special sikit, latihan objektif secara live, okey. So kita dah tengok nanti bagaimana kita bukan saja sekadar dalam tempoh PDPR 3.0 ini, so kita belajar secara santai tetapi berpusatkan murid. Cikgu cuba bantu awak ya. Baik, para pelajar sekalian, tahniah ada 46 orang di talian. Okey, kita tengok rujukan utama awak pelajar sekalian adalah buku teks 3x5. Okey, dalam tempoh ini kan, sebab memandangkan guru-guru awak tak boleh bagi bahan secara secara fizikal seperti sebelum ini. So rujukan tambahan awak buku mentor yang dah ada, okey, buku mentor tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang belum memiliki boleh memilikinya. Untuk tingkatan 4 dah ada stok, untuk tingkatan 5 je insya-Allah akan stok cikgu akan restock balik, tetapi terhad pada 26 hari bulan 6 ini, okey, insya-Allah. Okey, dalam seminggu 2 minggu, okey, dalam tempoh 2 minggu lagi insya-Allah stok baru akan sampai, okey, tetapi terhad, okey. Baik. So kita nak terus kepada tajuk ulang kaji kita. Okey, pertama sekalian, okey, kita ada penambahan okey, pelajar kita iaitu Syafiqah, alhamdulillah ada 60 orang. Baik pelajar sekalian, so cikgu minta kita respon bersama-sama, pelajar-pelajar di ruangan chat sila respon, okey. Contoh nanti Sofia boleh respon, Nazrin boleh, Syafiqah boleh respon okey. Cikgu bagi dulu, cikgu suka sangat bermain dengan teknik penyoalan supaya kita recall, kita refresh balik. Okey, sebab tu pelajar sekalian cikgu suka bagi bahan awal, awak ulang kaji sedikit, dan cikgu tak suka ambil tajuk yang besar-besar. Okey, so cikgu ambil insya-Allah minggu ni kita habis 4.1 dan 4.2. Okey. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Okey, boleh respon pelajar-pelajar sekalian. Okey, secara umum apakah maksud persekutuan? Okey, ni cikgu nak tengok knowledge awak, pengetahuan awak saja. Apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Silakan. Okey, Sofia boleh bantu, Nazrin boleh bantu, ataupun Syafiqah boleh buka mic, boleh bantu kawan-kawan. Okey, cikgu bagi Sofia dulu. Boleh Sofia, apa yang awak faham tentang maksud persekutuan? Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sesebuah negara bersekutu. Okay, that's good. So dalam erti kata lain, persekutuan ialah, senangnya kita boleh buat ayat yang mudah, ayat yang sangat senang awak faham kan. Gabungan beberapa negeri membentuk persekutuan, dah habis. Simple saja. Okay, gabungan beberapa negeri membentuk persekutuan. Okay, itu yang pertama. Okay, terima kasih. Okey, contoh Daniel Hakim kata penyatuan, okey, penyatuan beberapa negeri di bawah, okey, contoh ID kata penyatuan beberapa negeri di bawah satu pentadbiran. That's good. Okey, so buatlah yang macam mana pun, janji yang paling penting ada di situ. Penyatuan, penyatuan ke, okey, beberapa buah negeri. Okey, itu kata kunci dia. Baik ya. Kita tengok yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua pula. Boleh tengok dalam buku teks. Okey, Nazrin, cuba tengok Nazrin. Apakah yang dimaksudkan dengan maksud konfederasi? Okey, silakan. Lagi cikgu. Ya. Gabungan antara negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar. Kuasa negeri dikekalkan dan kedaulatan negeri dipelihara. Okey. Ulang lagi sekali. Apa what the meaning of konfederasi? Silakan. Maksud konfederasi ialah gabungan antara negeri yang berdaulat dalam satu lingkaran yang longgar. Dalam lingkaran yang longgar. Okey, kuasa negeri dikekalkan dan kedaulatan negeri terpelihara. Okey, terima kasih. Itu saja. Okey,
Okay, alright, itu masuk konfederasi. So pelajar sekalian, kita tengok tajuk yang lain. Okay, nombor 3. Contoh, bilakah sistem persekutuan di negara kita bermula? Bilakah sistem persekutuan di negara kita bermula? Okay, okay, silakan. Bilakah sistem persekutuan itu bermula di negara kita? Okay, silakan. Okay. Boleh pelajar-pelajar sekalian, di talian ada 73 orang. Bilakah sistem persekutuan di negara kita bermula? Pada tahun bilakah bermula? Okay, ataupun di Sofia boleh bantu. Okay, bilakah ianya bermula? Pada tahun bila? Silakan. Persekutuan bermula pada tahun 1896. Ya, 1896. Okey, lagi. Okey, contoh, terima kasih Muhammad Akil. 1896 hingga 1963. Okey, so that's good. So sebenarnya pelajar sekalian, pelajar dapat konsep itu dua pun, 1896 hingga 1963. Sebenarnya itu pun dah membawa markah kepada calon untuk kita menjelaskan tentang latar belakang. Okey, tentang latar belakang persekutuan. That's good. Okey, terima kasih Syaza Auni, Aidil, okey, Anis Nurul, 1819-1963. Thank you. Baik, soalan yang berikutnya, kronologi. Tadi kita dah tahu bilakah bermula. Tadi Sofia dah bagi tahu 1896. So kita tengok pula kronologinya. Kronologi ni adalah urutan peristiwa. Okey, so kita tengok bersama-sama dalam buku teks. Okey, so Nazrin, kita minta bantuan Nazrin. Selepas 96, disambung pula dengan apa dia pula Nazrin? Pada tahun bila? Silakan. Selepas 1927. Okey, dengan apa dia? Nama apa? Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, kemudian 1927. Okey, kemudian dia bersambung pula dengan apa Sofia? Kemudian disambung pula dengan Kesatuan Malaya Union pada tahun 1946. Okey, Kesatuan Malaya ataupun dikenali, kita lebih familiar, either one dikenali dengan Malayan Union 1946. Okey, sambung Nazrin. Selepas Malayan Union 1946, kita jadi dengan apa? Diteruskan dengan apa? Persekutuan Tanah Melayu 1948. That's good. Selepas Sofia, selepas 1948 disambung dengan apa dia Sofia? Kemudian disambung pula dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Okey, so kita boleh mudahkan PTM 1948, kemudian disambung dengan PTM 1957. Okey, Nazrin, akhir sekali berakhir di mana Nazrin? Berakhir di Persekutuan Malaysia 1963. Ataupun pembentukan Malaysia 1963. Okey? Okey, so dapat kata kunci dia. So kita ulang balik. Sofia ulang balik yang pertama daripada mana Sofia? 18. Pada tahun 1896. Okey, kemudian? Kemudian diikuti dengan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Kemudian? Kemudian Kesatuan Malaya 1946 ataupun Kemudian? dikenali sebagai Malaya Union. Kita lebih mudah Malaya Union 1946. Kemudian diikuti dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. kita boleh mudahkan saja Sofia, kita ambil PTM 48 sahaja. Kemudian? Okey. Kemudian PTM pada tahun 1957. Thank you. Dan akhir sekali? Dan akhir sekali iaitu Persekutuan Malaysia tahun 1963. That's good. Itulah gambarannya. Ini yang sebenarnya yang cikgu nak. Okay, kepada para pelajar, bagaimana awak belajar menggunakan buku teks dan kita berkomunikasi antara satu sama lain dan okay, dapat Okay, baik, kita sambung sikit lagi. Okay, kita tengok flashback balik. Apakah unsur penting dalam sebuah negara persekutuan? Okay, cikgu nak tengok pelajar sekalian. Fahamkan dulu apakah unsur penting dalam membentuk sebuah negara, nak membentuk persekutuan, apakah benda penting, intipati penting dalam sebuah negara persekutuan. Itu maksud dia. Okay, kalau nak bentuk persekutuan, apakah isi penting yang perlu ada, pokoknya yang perlu ada dalam persekutuan itu. Okay, Nazrin boleh bantu? Apakah unsur penting yang penting dalam sebuah negara persekutuan? Mesti ada apa? Okay,
Silakan. Okey, Azam ni rasanya pelajar cikgu tahun lepas. Okey, terima kasih Azam. Tahniah Azam, A+ sejarah tahun lepas. Okey, Kerajaan Persekutuan. Okey, Boya. Okey, terima kasih Boya. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Well done, bagus. Okey, isi yang pertama ada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Selain daripada itu, ada apa lagi? Okey, Sofia boleh bantu? Selain, okey. Pembahagian kuasa. Pembahagian kuasa, bahagi kuasa. Okay, contoh kerajaan negeri, ini kuasa dia. Kerajaan persekutuan, ini kuasa dia. Itu yang kita akan masuk dalam subtopik yang berikutnya. Terima kasih Amila Balkis dan sekolah cikgu. Terima kasih, tahniah Amila Balkis. Okay, selain daripada itu, pelajar-pelajar lain. Okay, tadi Sofia dah maklumkan tentang pembahagian kuasa. Ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, Nur Aina Abdul Rahim, kurang tepat ada sempadan rakyat. Okey, itu dah okey, itu dah tajuk 3 tempat tu ya. Okey. Okey, betulkan balik. Okey, so dapat so inilah gambarannya. Okey, tentang kita flashback dulu. Ini kita buat dapat gambaran big idea dulu, baru kita akan masuk kepada deeply tajuk yang kita nak bincangkan. Okay, demokrasi berparlimen. Thank you. Okay, ada demokrasi berparlimen dan sebagainya. Baik, pelajar sekalian, so kita tengok sepintas lalu saja dulu sebelum kita nak buat game kertas satu ya. Okay. Okay, pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Okay, Malaysia, kita pergi ayat mudah je. Malaysia adalah sebuah negara persekutuan. Kedua, okay, persekutuan bermaksud gabungan beberapa buah negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Okay, ini pun kita telah bincangkan tadi. Antara unsurnya ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan yang keempat ada pembahagian kuasa. So itulah konsep dia pelajar sekalian. So contoh dalam soalan pun, contoh dalam penyoalan dia boleh tanya soalan biasanya 2 markah je, 2 markah. Biasa maksimum pun 4 markah, biasanya 2 markah lah Apakah maksud persekutuan? So maksud persekutuan adalah penyatuan beberapa buah negeri untuk negara bersekutu, dan ada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan ada pembahagian kuasa. Alright? So itu kata kunci penting bagi konsep persekutuan. Alright? Baik. So pelajar sekalian, ini contoh tugasan pelajar cikgu Alia Jeffrey. Tahniah Alia Jeffrey, ini contoh bagaimana untuk makluman pelajar sekalian ini contoh yang buku yang ada dalam Mentor Books. Okey, Mentor Books, okey, yang bagi cikgu sangat baik. Sebenarnya hanya berpandukan sekeping kertas ini saja, cikgu boleh bagi gambaran kepada pelajar 70 hingga 80% maklumat dalam teks awak dah masukkan, awak dah buat big idea melalui konsep ini. Okey, jadual dalam kita buat sistem persekutuan ini. Okey, ini contoh idea daripada pelajar cikgu. So sebenarnya dia tak susah mana pun. Okey, sebenarnya bagaimana kita nak dapatkan the big idea dulu, okey, dapat main idea dulu, so kita terjemahkan. Okey, kita terjemahkan. Sebenarnya dalam banyak-banyak tu cikgu bagi konklusi, kita grabkan dia, ringkaskan dia hanya dalam satu muka surat sahaja. Okey, dalam satu muka surat saja seperti mana yang Alia buat. Well done. Okey. Okey, ini contoh jawapan Alia buat. Simple saja. Okey, pendek saja jawapan dia. Yang apa yang kita nak bincangkan. So, ini cikgu bagi panduan kepada Sofia, kepada Nazrin, kepada 89 orang pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu di ruangan chat. Okey, bersama. Inilah teknik kita, kemahiran kita untuk membuat nota. Ringkas, tepat dan menarik. Sebab apa pelajar sekalian, kita buatlah dengan pen yang berwarna-warni. Kerana apa? Pen yang berwarna-warni akan membantu awak, akan membantu awak meningkatkan daya ingatan awak 75 hingga 80%. So itu kemahiran kita untuk kita buat. Okey. Baik. Seterusnya pelajar sekalian, okey. So kita buat lagi sekali, kita nak bermain aktiviti sekejap, susun tahun dan peristiwa. Walaupun tadi kita dah buat, okey. Apa ya? Sebenarnya tadi kita dah buat. So kita buat lagi sekali. Okey, kronologi. Baik, kita buat sama-sama. 1896. Apa dia pelajar sekalian? Okey, cepat. Pantas saja. Kita nak tahu tahun je. 1896 apa dia? Persekutuan. Persekutuan. Okey. Terima kasih. Alright, persekutuan 1896. Kemudian diteruskan dengan apa? Okey, yang kedua.
1927. 1927. Majlis Mesyuarat Persekutuan, cikgu. Okey, tahniah. Okey, kemudian 1946. Malaya Union 1946. Okey, kemudian 1948. PTM PTM 1948. 1948. Thank you, bagus. Kemudian 1957. PTM 1957. Ya, dan akhir sekali dengan apa? Diakhiri dengan? Persekutuan Malaysia 1963. Ya, itu saja sebenarnya. Pelajar untuk mendapat markah yang minimum hanya dapat gambaran ini saja pun dah memadai kepada pelajar-pelajar. Sekurang-kurangnya pelajar dapat berapa markah? Dan 5 markah yang paling asas sekali. Okey, boleh faham tak maksud cikgu? Sofia boleh faham tak maksud cikgu? Okey, Boleh, so, boleh. walaupun contoh Sofia tak faham tak menyatakan huraian kepada huraian kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957, walaupun Sofia tak menyatakan huraian kepada Persekutuan Malaysia itu. Okey, sekurang-kurangnya kita dah ada idea kita, main idea kita untuk kita faham tentang latar belakang Persekutuan Tanah Melayu 19, okey, persekutuan di Malaysia, konsep persekutuan di Malaysia. Okey, dapat ya? So dapat big idea dulu. Okey. Alright, so ini contoh ya. Contoh kita ambil, cikgu ambil secara ringkas saja sebab kejap lagi kita akan bermain secara live, video secara live. Okey. Baik, kita tengok dulu tentang sejarah konfederasi. Konfederasi itu ialah seperti mana Nazrin beritahu tadi, ialah gabungan antara negeri, antara negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar. Tetapi kuasa negeri dikekalkan dan kedaulatan negeri kekal terpelihara, di mana dia bermula dengan negeri, dimulakan konsep persekutuan ini, dikatakan bermula daripada negeri Sembilan pada 1895, di mana Luak, Luak tu daerah lah di Tampin. Luak Tampin, Rembau dan Seri Menanti disatukan melalui Konfederasi Seri Menanti dan mereka bersetuju menerima residen British. Itu konsep yang awal lah. So di sini juga ada satu perjanjian antara Yang Tuan Besar Seri Menanti dengan Undang Johor, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dan Tunku Besar Tampin untuk tubuhkan konfederasi yang lebih besar dikenali Negeri Sembilan. So cikgu payahlah nak ingat, tak apa, kejap lagi cikgu permudahkan kat awak. Nombor 3, mereka bersetuju menerima residen, cikgu ada typo tu, residen membantu dalam pentadbiran konfederasi. Dan Yang Tuan Besar Seri Menanti Tunku Muhammad Ibni Tunku Antah dilantik sebagai Ketua Besar Negeri Sembilan. Mati Lister dilantik sebagai residen pertama Negeri Sembilan. Baik, so kita permudahkan ya. Asasnya pelajar sekalian, banyak orang cikgu tak ingat macam mana nak mengingat. So kita permudahkan, kita cari isi-isi yang penting saja. Konsepnya bermula di Negeri Sembilan, di mana ada 3 daerah luar, iaitu Tampin, Rembau dan Seri Menanti disatukan. Dan mereka menerima seorang residen. Kemudian melalui satu perjanjian, mereka telah bersetuju membentuk konfederasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan dan mereka akan menerima seorang residen. Dan akhir sekali, Tunku Antah dilantik sebagai Yang di-Ketua Besar Negeri Sembilan yang pertama. Dah cukup. Itu saja pun dah memadai kepada pelajar-pelajar. Baik. Boleh faham ya? Boleh dapat Sofia? Dapat cikgu. Boleh repeat balik Sofia apa yang awak faham daripada mudahkan saja. Bagaimanakah konfederasi di Negeri Sembilan itu bermula? Silakan Sofia. Pada tahun 1895, Negeri Sembilan 3 daerah. Tak apa, luar daerah tu sama je konsep dia. 3 daerah telah disatukan dan 3 daerah tersebut bersetuju untuk menerima seorang residen British. Disatukan melalui Konfederasi Seri Menanti. Kemudian dia berkembang lagi melalui satu perjanjian telah membentuk konfederasi yang dikenali sebagai
Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, mula-mula konfederasi gabungan 3 je. Kapit, Rembau, Seri Menanti, 3 je membentuk konfederasi. Okey, kemudian dia bergabung lagi untuk membentuk gabungan diberi nama Negeri Sembilan. Okey. Dapat ya? Dan mereka telah setuju dalam konfederasi itu menerima seorang residen. Dah cukup, mudahkan sahaja. Okey. Terima kasih ya. Okey. So ini gambaran secara ringkas tentang nota tentang tajuk ini. Kejap lagi kita nak main untuk kertas 1 ya. Baik, contoh cikgu bagi pengenalan tadi kita dah bincang sepintas lalu. Contoh cikgu ambil Persekutuan 1896. Okay, ditubuhkan melalui perjanjian Persekutuan 1895, dikenali negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okay, tidak mempunyai agihan kuasa yang khusus antara kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, dan keputusannya dibuat oleh Residen Jeneral, di mana pusat pentadbirannya terletak di Kuala Lumpur. Kemudian kita beralih kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, di mana pentadbirannya telah diperkemaskan untuk mengukuhkan kuasa British di tanah Melayu. Dan kemudian yang ni biasa yang kita dah belajar masa Form 4 itu tentang Malayan Union, di mana konsep Malayan Union iaitu menyatukan semua negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka, tetapi Singapura diasingkan dan dinamakan sebagai Malayan Union. Ada kerajaan pusat dan diketuai oleh Governor General, Governor British, dan tetapi MU gagal, hanya dilaksanakan dalam tempoh yang terhad dan gagal kerana mendapat tentangan daripada Raja Melayu dan orang Melayu. Baik, kita sambung sikit lagi. Dan kita tengok PTM 1948 PTM 1948 ditubuhkan kerana kegagalan kegagalan MU pada 1946, disebabkan penentangan oleh Raja Melayu dan rakyat. Maka terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu 1948, hasil gabungan 2 negeri Melayu dan 9 negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Di mana pada masa ini telah wujudnya kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan dah ada agihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan pada masa itu Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan Raja-Raja Melayu memerintah negeri ikut perlembagaan negeri masing-masing. Alright. Baik. Seterusnya Persekutuan Tanah Melayu 1957, di mana kita tahu kita merdeka pada 31 Ogos 1957 kan, melalui perjanjian PTM 1957. Maka melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini wujudnya sebuah negara yang merdeka dan kuat dan berdaulat. Dan Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua persekutuan, dan negara kita telah menggunakan konsep raja berperlembagaan dan konsep demokrasi berparlimen. Ini selalu cikgu dah buat sebelum ni kan, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan akhir sekali kita telah membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 melalui perjanjian Malaysia, di mana Malaysia ini terdiri daripada 11 negeri Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Dan persekutuan ini hasil gabungan 11 negeri di tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah, dan diberikan nama Malaysia. Baik, terima kasih Arif. Boleh join. Ni pelajar, ada beberapa orang pelajar A+ ikut tahun lepas dia pun nak join. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Baik. So pelajar sekalian, alright, sebelum kita nak buat, contoh cikgu bertanya balik kepada pelajar-pelajar di ruangan chat. Contoh, kita ambil yang mudah-mudah sahaja. Contoh, bilakah Persekutuan Tanah Melayu, bilakah Persekutuan Tanah Melayu 1957 merdeka? Bilakah Persekutuan Tanah Melayu 1957 merdeka? Simple saja soalan. Silakan. Boleh Sofia? Pada bila merdeka? 31 Ogos. 31 Ogos 1957. Macam mana boleh dapat kemerdekaan?
Melalui cara apa? Dari rombongan Nazri boleh bantu? Okey, pelajar sekalian, melalui perjanjian. Sebab tu namanya perjanjian sekutuan tanah Melayu. Tak apa, salah tu tak apa. Kita dalam proses belajar. That's good. That's good. A good effort. Bukan, okey, rundingan. Okey, kejap lagi kita akan tengok. Okey. Melalui macam mana kita boleh dapat kemerdekaan? Bagaimana kita dapat sebuah negara merdeka berdaulat? Okey, melalui perjanjian Sekutuan Tanah Melayu, perjanjian PTM 1957. Bagaimana Malaysia terbentuk? Sama juga melalui perjanjian. Okey, 1963 ataupun dikenali sebagai MA63. Okey, MA63. Okey. Baik. Contoh cikgu bagi tanya dari soalan, mengapakah MU gagal? Okey, pelaksanaan MU gagal. Kenapa gagal? Okey, sila respon. Kerana ditentang oleh orang Melayu. Ya, kerana ditentang oleh orang Melayu dan raja-raja Melayu. Okey, dapat. So dapatlah gambaran secara ringkas, huraian kepada fakta-fakta yang kita bincangkan tadi. Okey? Boleh Alright. So pelajar sekalian, kita nak buat live. Okey, pelajar-pelajar kita buat, okey, dapat tentangan raja-raja. Okey, pelajar sekalian, sekarang kita nak buat live. Okey, cikgu nak buat live kat awak tentang Sokratif. Jangan masuk lagi Okey, kejap lagi awak type perkataan ini, Sokratif. Okey, Sokratif. Sokratif. Dia sebenarnya Sokratif. Okey, Sokratif. Kejap lagi awak type laman ini. Cikgu bagi tips dulu. Okey, Sokratif, langkah pertama type dulu Sokratif. Kemudian awak masuk dekat login. Awak masuk dekat student login. Okey, student login. Kemudian awak masukkan room name cikgu sekejap lagi. Okey, awak masuk je room name cikgu. Awak T5 huruf besar semua T5 sejarah 2021. T5 okey, sejarah 2021. Okey, so dapat So pelajar sekalian boleh buat sekarang. Okey, cikgu ulang balik. Pelajar boleh masuk dekat sini. Type dulu sokratif.com. Type dulu, boleh buat live sekarang, boleh buat sekarang. Sofia boleh buat, Nazri boleh buat sekarang. Okey, boleh buat sekarang. Okey, masuk. Okey, boleh buat masuk sekarang. Pelajar lain pun boleh masuk. Cikgu akan tunjuk live kat awak macam mana kita nak buat sekarang. Okey. Pelajar sekalian Okey. So awak type saja dekat sini. Sokratif.com. Right? Okey. Okey, dapat Oi. Ni apa ni? Cikgu masuk ke mana? Okey. Okey. Okey, bila dah masuk ke sini, awak type saja T5 sejarah 2021. Huruf besar Okey, boleh masuk tak? Sofia boleh masuk tak? boleh cikgu. Okey, so bila awak klik join, okey, so dia akan terus keluar soalan. Okey, kemudian dia tulis enter your name. Okey, tulis nama awak. Okey, tulis nama awak. Contohnya, okey, contoh, tulislah nama awak masing-masing. Contoh cikgu bagi tulis nama Yusof. Okey, kemudian done. Okey, kalau nak cantik lagi tulis nama sekolah mana. Okey, dah dapat tu dia akan terus keluar soalan. Okey, sila jawab sekarang. Ada 15 soalan. Boleh jawab sekarang. Okey, so kita tengok live. Okey, cikgu nak tengok live. Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, silakan. Cikgu nak tengok live. Okey. Cikgu nak tengok pelajar-pelajar siapa yang dah masuk. Okey, Adam Zikri. Okey, terima kasih. Asfa, Alin, Alia, Anis, Hana Maisara. Okey, ada dah pelajar kita dah menjawab. Okey, ada yang betul Hidayat. Ramai yang juga 35 orang ada. Zahra Jihin. Okey, Convent. Okey, silakan jawab sekarang. Ronaldo pun ada. Wow. Ronaldo tak prepare ke untuk main Euro ni? Okey, silakan. Nur Alia ada. Alia cepat jawab ya.
Silakan kita tengok siapakah pemenangnya pada malam ini. Adam bin Ira Syahrin, terima kasih Adam. Adam ada malam ini, terima kasih Adam. So inilah yang masukkan, bukannya dengar saja kan. So tak, kita bermain bersama-sama dengan aktiviti ini, Sokratif. Okey. Teruskan pelajar sekalian. Ada masa jawab. Yang baru masuk, awak type Sokratif, sokratif.com, masuk dekat yang student punya. Okey, diminta room name masukkan T5 Sejarah 2021. T5 Sejarah 2021. Cikgu boleh tengok respon awak. Jangan tengok jawapan kat sini kan. Okey. Cikgu tutup okey, cikgu tutup respon. Okey, cikgu nak tengok je. Kan awak tiru kawan-kawan. Okey, boleh jawab. Okey, so ada Alia nak habis dah. Okey. Baik, cikgu bagi masa. Tak apa, cikgu bagi masa sekejap aja. Kita dah habis dah. Alia dah siap dah. Wow, cepatnya Alia. Tapi Alia dah habis tapi 87% saja. Okey, dia ada soalan yang dia salah ya. Okey. Okey, ada 40 orang tengah live menjawab soalan cikgu, pelajar-pelajar lain. Sokratif. Sokratif. Okey, cikgu bagi ya. Sokratif yang baru masuk boleh type kepada Sokratif. Okey. Sokratif.com. Okey, silakan cepat. Ada alhamdulillah ada 95 orang. Kita tengok siapa jawapan siapa. Ataupun cikgu boleh show ni, cikgu okey. Show result. Cikgu tak nak tengok betul salah lagi. Cikgu tengok aja pelajar jawab. Suganti, kita ada siapa? Syaza Auni, Syazwan, Syifa, Teo Chehlun, okey, Zahra Jin, Ronaldo, Ria, Riwe. Okey, Aina Abdul Rahim, mana Aina? Natasha Nazrin, Muhaimin. Okey, Joshua, SMK Sungai Pelek. Oh, okey, orang Selangor pun ada ya. That's good. Biasanya kita akan bermain macam ni lah ya. So next class kita akan bermain pula untuk 4.2. Okey. So di sini kita akan buat, kejap nanti cikgu boleh buat analisis markah awak secara detail ya. Sebab tu cikgu sangat suka dengan Sokratif ini. Okey, Tahniah Adam. Okey, semua 15 soalan saja. Okey, 15 soalan saja. Semuanya soalan objektif saja. Akil Khidam. Akil Khidam. Akil, kenapa Akil tak jawab lagi? Dah masuk tapi dia belum jawab lagi. Okey, dah makin ramai, 48. Tahniah ya. Okey. 49 orang. Teruskan jawab. Okey, cikgu bagi masa sedikit lagi. Okey, sekejap lagi. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Tak apa. Tak habiskan nanti tak apa, cikgu takkan tutup. Cikgu akan tutup sampai kita habis. Okey, dalam 10.30 tu awak masih ada ruang untuk awak menjawab ya. So, di sini cikgu boleh analisis kekuatan dan kelemahan awak ya. Contoh, cikgu boleh tengok kekuatan dan kelemahan awak dekat mana. Sofia masuk atas nama apa Sofia? Sofia masuk atas nama apa Nama saya lah Sofia. Dekat mana ya? Sekejap cikgu mencari awak. Okey, Sofia. Alhamdulillah. Sofia soalan nombor berapa ni? Soalan 10 dan 11 salah. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Soalan 10 dia berkaitan dengan satu gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Okey, so apa jawapannya? Okey, gabungan 9 negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Okey, adakah Melayu Union? Adakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, kita tak apa, kita tengok balik sekejap lagi. Okey, Sofia jawab apa ya? Tak apa, teruskan saja. Okey. Oh, Sofia jawab D. Okey. Kita tengok pula soalan nombor 11. Ramai juga yang salah Pengagihan kuasa peringkat persekutuan menandakan bermula era moden amalan persekutuan di negara kita. Apakah sistem tersebut? Tadi pun kita dah bincang secara umum tadi. Okey,
pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri itu bermula pada pada amalan persekutuan yang mana? Adakah Melayu Unis 1946, adakah PTM 1948, adakah persekutuan 1957, adakah pembentukan Malaysia? Okey, silakan. Right? Okay. Baik, so Adam, okay, so kita tengok. Baik, Asfa, Alhamdulillah dah habis. Okay, dah ada 53. Zan Javid, ni pelajar sekolah cikgu ni, Zan Javid. Tahniah Zan Javid. Okay, that's good, Zan Javid. Okay. Zan Javid salah satu soalan saja, soalan nombor 4 salah. Apa soalan dia tu? Pilih jawapan yang tepat berkaitan dengan persekutuan 1896. 1896. Fungsi kerajaan lengkap pusat pentadbiran. Okey, so jawapannya. Okey, kita tengok show result. Kita boleh tengok result kat sini ya. So jawapannya pusat pentadbiran di Kuala Lumpur. Okey, ini contoh. Sebab tu cikgu sangat suka dengan Sokratif ni sebab cikgu boleh tengok semua akses pergerakan awak, betul kat mana, salah kat mana. Okey, baik ya. So that's good. So nanti kita tengok soalan mana yang betul, soalan mana yang salah. Okey, Lionel Messi pun ada. Masya Allah. Okey. Okey. Baik. So dapat ya pelajar sekalian? Okey. So okey. So well done. Boleh nampak bagaimana game kita Sokratif ini berjalan berjalan. InsyaAllah cikgu sebenarnya cikgu tak bimbang sangat tentang kertas 2 untuk awak sebab cikgu awak banyak buat untuk awak, tetapi cikgu sangat bimbang untuk kertas 1. Itu yang kebimbangan cikgu lah. Kebimbangan cikgu tentang subjek sejarah. Okey, kurangnya latihan sebab tu kalau awak tengok dalam grup cikgu banyak bagi buat latihan kertas 1. Okey, ulang gaji tentang kertas 1. Okey, sebab kertas 1 banyak. Okey, markah kita nak ni. Baik, para pelajar sekalian. Okey, Nurul Syafiqah. Okey, minta maaf Syafiqah tadi berada di backstage. Okey. Okey. Alright, seterusnya pelajar sekalian. So kita nak sambung balik kita punya kelas kita So boleh dapat tak apa, cikgu takkan tutup. Okey, cikgu takkan tutup okey sampai pukul 11 baru cikgu tutup lah. Okey, so dapat So kita nak habiskan soalan kita yang terakhir. Okey, soalan kita yang terakhir, latihan kertas 2 bagi part poin 1, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Baik, kita jawab bersama-sama Okey. Baik, pelajar sekalian. Persekutuan, okey, contoh soalan dia. Raja berikut berkaitan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Raja berikut berkaitan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Namakan sistem persekutuan yang bertanda X dan Y. Namakan sistem persekutuan yang bertanda X dan Y. Silakan. Silakan. Okey, cikgu nak tanya Syafiqah, apa jawapan dia Syafiqah? Boleh bantu? Tadi Sofia dan Nazrin dah bantu jawab. Okey, Syafiqah boleh bantu cikgu? Apakah jawapannya? Pelajar-pelajar di ruangan chat boleh bantu? Apakah jawapan bagi X dan apakah jawapan bagi Y? X, Kesatuan Malaya 1946, Melayu Unit. Okey, ataupun kita permudahkan Melayu Unit 1946, X, that's good, Zahra Jahidin. Okey, Y, apakah Y? Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, 19 PTM 1948. Syafiqah sekolah mana Syafiqah? SMK Nyalas. Nyalas area mana? Pernah dengar sebab cikgu awak ada. Nyalas kat mana? Dekat Melaka, Jasin. Jasin. Cikgu awak cikgu apa Cikgu Aslinda. Ya. Okay, salam ke dia. InsyaAllah dia kenal cikgu. Okay, so Kesatuan Malaya 1946 ataupun Melayu Unit 1946, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tahniah, dapat 2 markah. Okay, baik. Soalan yang B pula. Okay, so dapat 2 markah. Faham ini cara kita teknik menjawab. Jelaskan ciri sistem persekutuan yang diamalkan di negara kita. Jelaskan ciri persekutuan yang diamalkan di negara kita. 4 markah.
Silakan. Maksudnya kalau cikgu kalau 4 markah macam mana Maksudnya 4 isi dah kena bagi kan. So kita kena buat ayat yang lengkap. Okay. Baik. Pelajar-pelajar pada ruangan chat boleh komen apakah ciri persekutuan yang diamalkan di negara kita. Sebenarnya cikgu dah bincang soalan ni di peringkat awal tadi. Dah bincang dah. Okay, maksud ciri-ciri persekutuan tu kita dah bincangkan. Mesti ada apa? Okay, silakan. Siapa boleh bantu? Okay, Sofia boleh bantu cikgu? Tak apa, Sofia cikgu nak simpan untuk soalan C. Sebab Sofia beritahu dia ada kelemahan sikit untuk jawab soalan berkaitan dengan kehebat. Cikgu nak tunjukkan dekat Sofia bagaimana betapa mudahnya kita buat. Okay, silakan Nazrin, boleh bantu cikgu? Mulakan dengan pangkal ayat Nazrin, bina ayat yang lengkap. Silakan Nazrin. Okey. Ciri sistem persekutuan yang diamalkan di negara kita ialah adanya beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Okey. Dan itu unsur penting dalam sebuah negara persekutuan termasuknya wujudnya kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okay, that's good. So kata kuncinya ialah so kita tengok jawapan dia. So ini cara teknik kemahiran kita menjawab soalan contoh mesti dimulakan dengan pangkal ayat, jangan buat dalam bentuk point form, dash dan sebagainya. Ciri sistem persekutuan di negara kita ialah penyatuan beberapa buah negeri, membentuk sebuah negara bersekutu. Selain itu wujudnya, kita buat ayat mudah je, membentuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta pembahagian kuasa dalam pentadbiran, ataupun yang mudah lagi, dan serta adanya pembahagian kuasa, lagi mudah. So kata kuncinya penyatuan beberapa buah negeri, membentuk negara persekutuan ataupun bersekutu, ada kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri dan pembahagian kuasa. Itu kata kunci penting dia. Okey, baik. So tahniah Nazrin, terima kasih. Dan soalan yang terakhir. Silakan. Bagaimanakah anda berperanan untuk mengekalkan Malaysia sebagai negara persekutuan? Okey, contoh. Sofia, bagaimanakah Sofia berperanan untuk mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan? Silakan Sofia. Apakah peranan awak? Okey, silakan. So mulakan pangkal ayat. Peranan ke, tanggungjawab awak ke, bagaimana untuk memastikan negara kita mengekalkan Malaysia ini sebagai negara yang bersekutu. Okey, silakan. What's your own idea? Cikgu akan bantu awak. Okey. Antara peranan untuk mengekalkan Malaysia sebagai negara persekutuan dengan pengawalan yang ketat. Pengawalan, nak kawal apa yang ketat tu? Nak kawal apa? Kawal negara. Okey. Lagi selain daripada tu? Okey, cikgu nak bagi nak jelaskan ayat mengawal negara tu dia macam umum sikit. Mengawal apa? Mengawal contoh je bagi mengawal keselamatan negara, contoh dengan lebih ketat, contoh, ataupun mengawal pentadbiran negara agak melicinkan pentadbiran negara, contoh kan. Okey, contoh cikgu bagi main ideanya, contoh Sophie kata melicinkan pentadbiran negara. Okey, contoh ingat tips yang cikgu bagi dekat Sofia, bagaimana kita nak kembangkan idea untuk kertas dua, kita gunakan bila dan kenapa. Ingat pelajar sekalian, gunakan perkataan bila dan kenapa. Contoh, Sofia, bila dah pentadbiran licin, apa akan jadi? Selamat. Okey, hal ini akan menyebabkan negara lebih selamat. Okey, bila negara selamat, apa akan jadi? Aman. Aman. Ya, betul, itu dia jawapan. Sebenarnya Sofia, cikgu nampak Sofia ada idea, tetapi masalah Sofia adalah takut satu lagi awak try to give the big idea. Nak bagi idea yang hebat-hebat. No, simple saja idea. So sebenarnya di situ pun dah dapat 3 idea. 3, okey. Bila negara aman, apa akan jadi?
terkawal. Okey, kesannya, nampak cikgu buat kesimpulan. Kesannya, okey, keadaan negara akan lebih terkawal. Nampak? Ada fakta, ada huraian lanjut, ada kesimpulan. Satu ayat pendek aja. Okey, contoh Contoh, okey, cikgu bagi satu lagi idea. Contoh, Sofia, tolong bantu cikgu Contoh, kita tengok pada ruangan chat. Okey, contoh, Zahra Jahidin dia kata, menjaga hubungan baik dengan negara luar. Contoh, dia bagi satu idea je. Menjaga hubungan baik dengan negara luar. Idea utama dia. Contoh, menjaga hubungan baik dengan negara luar. Okey, sekarang macam mana kita nak kembangkan idea, nak gunakan perkataan apa? Sofia? Dua perkataan. Cabar minda awak dengan dua patah perkataan. Perkataan apa? Bekerjasama, bukan? Bukan. Cabar idea awak, macam mana nak kembangkan idea awak, gunakan dua patah perkataan. Perkataan apa, Nazrin? Bila dengan kenapa. Bila dan kenapa. Contoh, okey. Bila contoh tadi Zahira dah bagi tahu tadi, kita jalinkan hubungan baik dengan negara luar. Okey, bila kita dah jalinkan hubungan baik dengan negara luar, apa akan jadi? Mempunyai hubungan yang baik. Ya, itu main idea awak. Bila awak dah ada hubungan baik dengan negara lain, apa akan jadi? Dapat menjalinkan kerjasama, bukan? Okey, betul lah jawapan. Bila jawapan ni, okey, dapat buat jalankan kerjasama. Bila dapat buat kerjasama, apa akan jadi? Kerjasama. Bila dapat bekerjasama, apa akan jadi? Bersatu. Cikgu kalau bersatu tak boleh. Okey, alright. Selain daripada tu, contoh, kita tengok idea. Idea cikgu test kat Nazrin contoh Nazrin. Okey, kita ambil main idea Nazrin. Macam mana nak kekal persekutuan? Contohnya kita ambil, awak kata dengan menjadikan hubungan baik dengan negara lain. Okey, contoh, bila dah jalinkan hubungan baik dengan negara lain, apa akan jadi Nazrin? Adanya persahabatan antara dua negara. Okey, bila dah ada persahabatan dengan dua negara, apa akan jadi? Apa ni? Adanya Cepat bagi idea. apa tu? Berani bagi idea. Tak apa, tak perlu talayan hayat. Berani bagi idea. Tak apa. Okey, contoh Adam kata menyokong dasar yang contoh jawapan Adam, Bro Adam. Menyokong dasar yang dilaksanakan agar negara aman, makmur dan stabil. Kesannya kerajaan sultan akan menjadi kuat dan berdaulat. Wow. Okey, contoh. Aidil Ayadi sentiasa mematuhi undang-undang agar dapat mewujudkan suasana selamat dan melicingkan pentadbiran serta mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat. Kesannya ekonomi negara terjamin. Dah, simple je jawapan. Okay, so cikgu nak nampak kemahiran kita, kemahiran awak, senang je. Awak berani bercakap, berani berhujah, itu saja. Biasa, mula-mula tu biasa. So tapi tak apa, berani berhujah, berani bagi pendapat, jangan takut salah. Itu kita punya prinsip. Okay, Nazrin boleh dengan Sofia, berani bagi pendapat, berani berhujah, berani bagi pandangan. Salah tak apa, tidak ada masalah pun. Okay, dapat ya? Okay, baik. So ini contoh peranan saya mengekalkan persekutuan ialah setia pada raja dan negara seperti patut mematuhi undang-undang. Saya harus berperanan menyokong dasar kerajaan agar negara aman. Kesannya sebuah persekutuan yang kuat dapat dibentuk serta menjamin kedaulatan negara. Okay, ini contoh jawapan. Alright, so ada, okay, boleh ya? So habis jawapan, okay, sesi kita. Baik, so pelajar sekalian, apa-apa pelajar sekalian, okay, so cikgu sangat seronok dengan cikgu harap Sofia boleh, okay, untuk next class boleh masuk lagi Sofia dengan Nazrin InsyaAllah, okay. cikgu. InsyaAllah, tak apa, cikgu sangat suka proses kita belajar.
Okay, dengan awak walaupun kita hanya berkenalan di alam maya saja, bukan as my student, niat cikgu adalah untuk membantu semua pelajar. So jangan risau, jangan bimbang. Awak boleh tanya cikgu, dan cikgu sangat galakkan pelajar kalau nak tanya apa-apa, better dengan Telegram. Telegram cikgu, bagi tahu nama dulu dan dari sekolah mana. Bagi tahu dulu adab kita as a student, bagi salam dulu. Okay, bagi tahu nama dan sekolah mana dan apa yang cikgu boleh bantu awak. Okay, baik. So, cikgu harapkan okay, kita dah pukul berapa ni? Dah, okay, ngam-ngam je habis dah masa. So, okay, ada soalan nak tanya? Okay, ada sebarang soalan nak tanya? So, kita dah recapkan tentang 4.1 kita telah bincangkan. Okay, Sofia boleh recap ringkas? Okay, cikgu minta Nazrin sikit ringkas tadi. Okay, Nazrin, cikgu minta Nazrin dulu recapkan bagi rumusan apa maksud persekutuan. Nazrin, apakah maksud persekutuan secara ringkas sahaja? Okey, silakan Nazrin. Cepat. Ingat je balik je apa yang kita telah bincangkan. Apa maksud persekutuan? Persekutuan, maksud persekutuan ialah penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara persekutuan. Okay, that's good. Okay, kemudian dia ada kerajaan apa Nazrin? Kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Okey, bila dah ada kerajaan pusat dan kerajaan dah ada dua, dia mesti buat apa? Konfederasi. Bukan? Kan, bila dah ada dua kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dia mesti ada apa? Tadi dah ada penyatuan. Kemudian dia ada kerajaan pusat, kerajaan negeri. Bila dah ada dua, dia mesti ada apa? Pembahagian kuasa. Ya, kena bahagi tugas ataupun pembahagian kuasa. Okey Nazrin Okey, tak apa. Okey, so kita recap balik. Persekutuan adalah gabungan beberapa buah negeri. Kedua ada kerajaan pusat, kerajaan negeri, dan bila ada dua ini mesti ada pembahagian kuasa. Habis. So kronologinya silakan Sofia recap balik, buat rumusan balik. Pertama bermula dengan apa Sofia? Kronologi dia pertama sekali bermula dengan Persekutuan 1896. Okey, kemudian bersambung dengan Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1927. That's good. Kemudian bersambung dengan MU pada tahun 1946. That's good. Kemudian PTM pada tahun 1948. That's good. Sambung. Diikuti dengan PTM pada tahun 1957. Dan akhir sekali Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Okey, itu sahaja ya. So cikgu harap awak jelas tentang so malam ni cikgu rasa kita dah cikgu dah dapat mencapailah matlamat objektif kita pada malam ini untuk 4.1. Okey. So insya-Allah kelas kita akan bersambung untuk kelas yang berikutnya nanti. InsyaAllah pada minggu ni kita cuba habiskan 4.1 dah habis. So next class kita akan bersambung lagi untuk 4.2. Okay, boleh Sofia? Okay, Sofia. Okay, so tahniah Nazrin juga. So tak apa, sebenarnya pelajar sekalian cikgu nak cerita kat awak. Pelajar cikgu mereka bermula dengan bermula dengan D. Sejarah D 40 je. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah SPM A. Okay, dan ada juga yang A+, hanya bermula dengan D sahaja. So itu adalah proses kita. Sebenarnya tak semua orang, Sofia, Nazrin mampu live macam ni. Okay, mereka tak ada tak ada keyakinan, tak berani, kan, malu dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah proses untuk awak untuk beranikan diri awak, menonjolkan diri awak, untuk future. So awak dah boleh adapt dengan situasi ini. So tahniah cikgu ucapkan. Terima kasih. Cikgu, kenapa yang soalan kedua tak boleh buka? Soalan yang kedua tak boleh buka. Soalan mana Tak boleh, nanti cikgu tengok balik Terima kasih banyak cikgu. Boleh menjalankan ekonomi bersama. Okey. So alhamdulillah kita dah pukul 10 malam ngam-ngam 10 malam. So cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan, jaga diri. So sama-samalah kita kita patuhi SOP.
Okey, alhamdulillah dengan izin Allah, hari ni pun dah ada 4,900 kes. So kita doakanlah, kita jaga kita supaya kes ini semakin menurun dan membolehkan, okey, kita berdoa agar membolehkan kita selepas cuti nanti awak dapat masuk, okey, bersebuka dengan cikgu-cikgu awak. Okey, so salam sayang, salam ikhlas daripada cikgu. Selamat malam. Okey, all the best untuk kelas PDPR yang akan bersambung pada besok. Itu saja untuk cikgu. Okey, sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan cikgu. Okey, itu saja Baik, itu saja dari cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu.